Sifat 20. Atas dasar pecahnya daripada dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah itu adalah kalimah syahadah. Jadi apabila sebut kata kalimah syahadah yang kita dah bahas minggu lalu ialah berkaitan dengan masalah nafi. Betul ya? Berkaitan dengan masalah nafi. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia ada nafi dan isbat. Ada nafi dan isbat. Jadi apabila kata dalam kalimah la ilaha illallah tadi itu ada nafi dan isbat, itu berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah atas dasar kalimah berkaitan tauhid, makrifah, Islam dan iman. Apabila kita mendalamkan lagi berkaitan dengan kalimah itu, ialah kena kepada salah satunya berkaitan dengan mengisbatkan zat, baik mengisbatkan sifat, baik mengisbatkan af'al, dan mengisbatkan kebenaran Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaknanya hak sebut empat tadi itu termasuk dalam rukun syahadah. Apa? Jadi apabila kita kata rukun syahadah ni dia empat. Kalaulah kita kata rukun syahadah ada empat tadi, bermakna jika kita kata syahadah tetapi tak ada rukun, tak pakai syahadah tu tadi. Sebab syahadah ni dia ada rukun dia. Kalimah syahadah dia ada rukun. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia ada rukun yang empat. Sebut kata rukun ni tak mengerjakan dia tak dipakai, tak sah, tak kira. Mananya rukun? Yang pertama ialah kena kepada mengisbatkan zat Allah. Ni rukun. Yang pertama ialah mengisbatkan zat Allah. Yang kedua ialah mengisbatkan sifat Allah. Ini rukun ni rukun. Kalaulah kita kata kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi nisbah kepada seorang yang nak masuk Islam ataupun orang Islam, jika dia tak ada salah satu daripada rukun ataupun empat rukun tadi dia tak ada, tak pakai syahadah dia tadi. Sebab rukun seperti solat, kalau kita tak mengerjakan rukun tak sah solat tu. Berapa orang tadi? Dua lah. Kita sebutkan dulu, nanti kita bahas. Baik. Yang kedua, yang ketiga ialah kena kepada rukunnya, ialah kena kepada mengisbatkan af'al Allah. Mengisbatkan af'al Allah. Jadi bermaknanya dalam kalimah la ilaha illallah dia ada berkaitan dengan mengisbat af'al Allah. Yang pertama tadi ialah mengisbatkan zat, yang keduanya sifat, yang ketiganya af'al. Yang akhir sekali daripada isbat juga mengisbatkan apa dia? Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna empat-empat tadi itu kita kena mengisbatlah. Kena mengisbat itulah yang kita ada berkait dengan kalimah la nafi illa isbat tu. Betul? Bila sebut kata la nafi illa isbat, bermaknanya kita nak isbat itu kita kena nafi dahulu. Betul? Bermaknanya nafi dahulu kena ada kalimah nafi dulu. Mana nafi? La tadi tu. Kena tolak dulu yang tak layak, yang tak sesuai dengan Allah Ta'ala, baru kita pergi kepada isbat zat dan isbat sifat dan isbat af'al dan isbat kebenaran Rasul tadi. Kalau kita tak nafi, tak boleh keluar isbat tu. Kalau kita tak isbat tu, tak keluarkan nafi tu.
Bermaknanya dua kalimah itu tadi janji di dalam kalimah la ilaha illallah. Betul? Sebab dalam kalimah la ilaha illallah tu ada dua janji, betul? Satunya janji nafi, yang keduanya janji isbat. Itulah kita sentuh kepada rukun syahadah hari ini berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Dia ada isbat. Rukun yang pertama mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Yang kedua mengisbatkan af'al Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Bermaknanya tiga-tiga tu berkait dengan isbat. Bila berkait dengan isbat, masuklah berkaitan dengan sifat salbiyah. Kita dah bahas minggu lalu. Salbi itu menafikan sifat yang tak layak, betul? Kena nafi dulu, ya pergi kepada isbat. Illa ada istisna, masuk ke situ. Lepas tu kita nak nafi tu nak nafi apa? Kalau kita tak nafi, tak boleh jadi syahadah. Maksudnya kita buat contoh dengan buah mangga minggu lalu, betul? Apabila kita kata buah tu buah mangga, kita nafilah benda yang selain daripada bentuk yang dikatakan buah mangga. Ataupun kita menafikanlah sifat yang mengatakan selain daripada buah mangga, barulah dikatakan illa mangga. Nampak tak rupa dia? Kalau kita pergi kata buah mangga macam kelapa, tu tak ada nafi. Nampak tak? Buah mangga ke ni? Ya ke tak ya? Ada syak lagi, hak tu orang panggil martabat nafi orang yang kedua. Kalau duk syak lagi, ingat tak? Martabat nafi ni ada 3 yang kita bahas minggu lalu. Martabat mubtadi, martabat mutawassit, martabat muntahi, paling tinggi. Kalau kita duk syak lagi, tak boleh nak membezakan lagi di antaranya buah kelapa dengan buah mangga, bermaknanya duduk dalam nafi hak yang kedua lagi. Nampak? Buat contoh dulu, betul eh? Jadi bermaknanya kat situ kita kena nafikan yang tak munasabah, yang kata ada di buah mangga. Adakah buah mangga ada air? Tidak. Tiba-tiba pergi kata buah mangga ada air, buah kelapa tak ada air. Tak boleh nak nafi. Nampak rupa dia? Bermaknanya kita dah kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata asyhadu an la ilaha, tu dia kata tu. Tak ada Tuhan yang lain, tak ada hak mana. Tu. Itu nafi dulu. Nafi tak ada. Barulah bila ada nafi pergi kepada illallah. Hak kita tak nafi. Itulah katanya dalam dua kalimah itu ada janji dia. Janji nafi dan janji isbat. Jadi bermaknanya tadinya dalam kalimah la ilaha illallah adanya 4 rukun. Rukun yang pertama menafikan zat. Maksudnya mengisbatkan berkaitan dengan zat. Maksudnya kita kena nafi dulu zat yang lain selain daripada Allah. Di situ. Bermaknanya kita pun ada zat, Allah Ta'ala pun ada zat. Apabila kita ada zat, Allah Ta'ala ada zat, kita boleh bezakan zat makhluk, barulah kita illa zat Allah mari. Maknanya apabila kita boleh bezanya zat buah mangga, bolehlah bezanya melainkan buah kelapa dia mari. Dia beza tak? Kalau kita tak boleh beza di antara dua tu, bermaknanya tak ada nafi. Sebab nak mari ke isbat melalui nafi dahulu. Apabila tiba nafi, tibalah isbat. Nampak rupa dia? Itu istilah dia. Bermaknanya kita katakan lagi, kita nafi di rumah. Sekarang kita ada kat sini, betul? Sekarang kita ada kat sini, kita nafi di rumah. Tak ada di rumah, melainkan ada kat sini. Itu panggil nafi. Betul? Contoh lagi, kita tak reti. Nafi tak reti tu. Nafi tak reti, baru ada reti. Kalau tak boleh nafi tak reti, tak reti, mana tak faham istilah dia. Nampak rupa dia. Maknanya kita dah kata la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan hak mana hak tiada? Zat kita kata tiada tu. Mana? Zat hak binasa, zat hak musnah, zat hak busa, betul?
Zat Allah Ta'ala ada tapi rusak. Zat Allah Ta'ala ada tapi tak kekal. Itu kita kena nafi. Baru kita mari isbat illallah yang tak nafi, yang tak binasa. Nampak rupa dia? Tu contoh seumpamanya contoh macam tu. Hak kita nak buat dulu tu. Sebab apa dia? Tak lain tak bukan macam tu. Kita nak pergi kepada makrifah, kita kena kenanya tauhid. Itulah ulama memasukkan di dalam kalimah la ilaha illallah yang kita sebut minggu lalu tu. Berapa kalimah dalam kalimah la ilaha illallah yang ulama masuk tu? 4 kalimah tu. Satunya masuknya Islam. Betul? Yang keduanya masuk iman di dalam kalimah la ilaha illallah tadi tu. Yang ketiga masuk tauhid. Betul? Yang keempat masuk makrifah. Jadi bermaknanya dalam kalimah la ilaha illallah tu dimasuk oleh ulama, ditulis oleh ulama dalam kitab berkaitan dengan kitab tauhid. Dalam kalimah la ilaha illallah ada dia ialah kena kepadanya 4 kalimah yang dimasuk oleh ulama. Mana 4 kalimah tu? Islam, iman, tauhid, makrifah. Kenapa ulama boleh masuk 4 tu? Kenapanya? Bermaknanya ulama kata Islam tidak sah. Islam tidak sah melainkan iman. Nampak tak? Apa iman dah? Percayalah. Kata Islam tetapi tak percaya syariat Allah. Macam mana Islam? Nampak tak? Semayang tak percaya. Betul. Puasa tak percaya. Betul. Balasan-balasan neraka alam barzah sebagainya, hisab daripada masyarakat, dia tak percaya. Macam mana nak sah Islam dia tadi tu? Itu ibarat kalimah la ilaha illallah tu termasuk dalam kalimah tu 4 kalimah. Islam, iman, tauhid, makrifah. Ulama katanya tidak sah Islam dia melainkan dengan iman. Bermaknanya seorang itu apabila dia sudah Islam, dia ada Islam, dia kena ada kepercayaan di situ. Nampak? Nampak? Apabila ada kepercayaan, tak sah lagi. Tidak sah lagi. Apanya tidak sah? Kena melainkannya, kena ada apa dia? Makrifah. Tu dia. Apa dia makrifah? Kena tahu. Bermaknanya jika kita dah Islam, dah iman, tetapi tak ada makrifah, tak kenal. Lepas tak kenal Allah, lepas tu nak boleh kata Islam macam mana? Nak boleh katanya iman dia tu macam mana jika dia tak kenal Allah? Nampak tak rupa dia? Boleh faham slow-slow? Kita setiap kali ingat apabila bentuk kita kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, biar ada kalimah yang tadi tu. Mananya Islam, kita mengaku kata Islam. Tak sah Islam melainkan iman. Kita mengaku selepas Islam tu kita iman, percaya. Dalam kalimah la ilaha illallah tadi. Selepas kita kata la ilaha illallah tadi tu, Islam, iman, kita kena adanya makrifah. Apa dia? Kenal. Apabila kita kenal, iyalah kita kata itulah maksudnya. Apa dia? Kita boleh percaya dengan sepenuhnya. Itu makna la ilaha illallah. Contoh-contoh. Kita kata air. Dah air ni, kita kata dah air dah. Dah sudah air. Bila sudah air, kita percaya kata air ni. Percaya. Itu kalaulah kata air saja tak percaya, tak jadi air ni. Faham tak? Air, tapi kita tak percaya. Tak dikatakan air. Nampak rupa dia? Maksudnya tadi kata dia Islam tetapi tak percaya. Tak boleh nak kata Islam dia sebab dia tak percaya. Baik. Apabila dah betul air ni di air Islam ibaratnya. Air dah ada, betul? Maknanya dah Islam. Seumpama. Apabila dah air, percaya kata air. Percaya. Makna orang ini Islam, dia beriman. Lepas tu tiba-tiba pergi pula tak ada makrifah, tak kenal. Macam mana dia nak kata Islam dan iman kalau dia tak kenal?
Nampak tak? Maksudnya macam mana dia tak kenal tapi kata air. Macam mana dia kata cahaya tapi dia tak kenal kata air. Tak boleh pakai buah tu. Nampak tak rupa dia? Tu rupa bentuk dia tu. Bermaknanya baik. Lepas tu pula ulama yang berkait lagi, bermula apa dia? Kalimah tauhid itu. Ayat yang sama dah bahas masalah tu. Bermula kalimah tauhid itu apa dia? Kalimah apa dah? Kalimah tauhid la ilaha. Nampak? La ilaha tu duduk dalam kalimah syahadah tu. Betul? Bermaknanya bermula kalimah la ilaha itu adalah kalimah tauhid. Bermaknanya termasuklah yang kata empat tadi tu ulama masuk tu mana? Islam, iman, makrifah, patut tauhid. Jadi hak tauhid ni lah ulama katanya di situ ialah adalah la ilaha tadi tu adalah kalimah tauhid. Apa dah maksudnya tauhid? Mengesahkan Allah Ta'ala, menyatukan Allah Ta'ala, tak sekutu dengan yang lain, tak kongsi dengan yang lain. Itu dikata kalimah la ilaha. Makna tauhid tu kalimah. Kalaulah kita kata la ilaha tak ada tauhid, tak boleh. Maksudnya macam mana? Kita tak kata la ilaha, kita kata illallah tu, tak boleh. Nampak tak? Kita kena nafi dulu. Kita kena nafi dulu. Tiba-tiba kita katanya apa dia? Illallah, illallah. Tapi la tak ada. Tak boleh. Sebab itu janjinya. Ada nafi mengandung isbat dan isbat mengandung kalimah nafi. Dua-dua tu tak boleh berpisah dan tak boleh berkongsi. Nampak ubah dia tak? Tu dia. Lepas tu pula apabila kita dah tauhid dah ada dah kalimah tu tauhid la ilaha, ulama kata pula bermula kalimah illallah itu adalah kalimah makrifah. Itu dia. Marilah hadirlah kalimah makrifah tu. Sebab apa dia? Dia sudah mengesar zat Allah Ta'ala satu. Barulah tauhid. Allah Ta'ala ni mari makrifah kenal. Tak ada hak satu malaikat Allah. Sebab dah tauhid tadi. Nampak? Itulah ibaratnya tak lain tak bukan kita kena belajar ilmu tauhid dahulu. Apabila kita belajar ilmu tauhid dahulu, kita dah mengesahkan Allah, barulah kita boleh kata kita tu makrifatullah, kenal Allah. Kalau kita dah kata kita sebagai orang yang kenal Allah tetapi tak ada nafi, tak boleh. Kata kenal buah kelapa, contoh kenal tak buah kelapa? Kenal. Ni contoh buah kelapa, ambil mari buah kelapa. Kenal tak buah kelapa? Kenal seumpama. Ambil pula buah mangga, kenal tak buah kelapa ni? Kenal. Buah mangga pun buah kelapa pun buah kelapa. Ambil mari pula tebu. Kenal tebu. Tebu panggil tebu sini. Tebu ya. Tebu lah. Ambil tebu pula, ni buah apa ni? Tanya pun salah dah. Ni ambil tebu mari. Seorang tu, ni buah apa ni? Dia kata buah mangga juga. Buah kelapa pun buah mangga, tebu pun buah mangga, buah kelapa pun buah mangga. Macam mana dia nak kenal kalau tak ada nafi la ilaha tadi? Nampak tak? Maksudnya macam mana kita nak kata kita sembahyang tu sembah terhadap kepada Allah, menghadapi kepada Allah, padahal makrifah tu nak kata makrifah di situ hanya nafi dulu la ilaha, nafi dulu yang tak sembah Tuhan yang lain tu, tak ada sembah Tuhan yang lain, malaikat aku ni, kita ni sembah Allah hak sebenar. Itulah orang yang mengatakan kalimah la ilaha illallah, dia 3 martabat orang yang mengatakan ni. Dia kata la ilaha illallah, kita cari makna mengata martabat yang pertama, kedua, ketiga. Dia kata la ilaha illallah, dia kata tadi tu martabat yang kedua, ketiga. Dia kata la ilaha illallah, dia kata martabat yang ketiga ke. Darjat pangkat orang yang kata la ilaha illallah. Nampak rupa dia? Kalau orang yang boleh katanya kalimah la ilaha illallah dengan maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, itu darjat makam pertama, makna tu. Kalau siapa kata la ilaha illallah la matlubun bihaqqin illallah, itu darjat makam yang kedua. Siapa boleh kata la ilaha illallah, apa dia? La ilaha illallah la mawjudun bihaqqin illallah. Hak tu hak tinggi kali. Mawjud tu apa dia? Ada. Kita nak kata ada zat, ada sifat, ada af'al yang tak lain tak bukan, kita kena bahas dulu.
Sebelum orang nak kata ada, dia kena apa dia? Kena cari dulu. Hak kata la ilaha illallah matlubun tadi, hak tu cari. Dengar nak cari, tak jumpa Allah Taala lagi. Tak boleh nak kata ada lagi. Hak tu kata dak cari lagi. Hak yang pertama tadi ma'budu bihaqqin, dia sembah Tuhan hak sebenar, sembah tapi dia tak cari. Maksudnya dia semayang tapi dia tak belajar tauhid. Tu maknanya. Semayang mengejar agama, tapi ilmu tauhid tak belajar. Bila ilmu tauhid tak belajar, macam mana kita nak katanya? Matlu, makna kata duduk tak salah, mengajar tapi dia tak belajar ilmu tauhid. Semayang dia tak belajar ilmu tauhid. Dia puasa dia tak belajar ilmu tauhid. Bermaknanya dia tak cari Allah. Nampak? Dia tak kenal Allah. Dia bermaknanya apabila kita nak kata kat situ, tak boleh nak katalah kata dia tu matlubun bihaqqin illallah. Tak boleh nak kata. Hak martabat yang kedua tak boleh nak kata sebab dia tak cari. Maksud dia tak belajar usaha cari ilmu tauhid. Nampak? Apabila dia cari, barulah dia pergi kepada jumpa makam yang ketiga. Mawjudu bihaqqin illallah. Oh, ada Allah. Oh, ada macam ni. Zat dia tak seperti makhluk, sifat dia tak seperti makhluk, af'al dia tak seperti makhluk. Sebab kita sudah nafi, barulah mari isbat yang satu. Kalau kita tak ada dua tu, bermaknanya kita semayang puasa kita, ya betul semayang kepada Allah, tapi apa panggil duk semayang al-ma'budu bihaqqin, tak apa dah, semayang puasa tak lain tak bukan ibadat kepada Allah. Lepas tu orang tanya, Allah mana? Dia nak jawab macam mana Allah Ta'ala mana, sebab dia tak cari, tak ada la ilaha illallah yang kedua kata makna tu. Tak boleh nak jawab. Oh, sembah ke Tuhannya. Pas Tuhan hak mana kalau tak cari? Maksudnya kita nak kepada suatu, kita kena cari dan usaha sebagainya. Duduk situ. Betul? Itulah kita berkait patah baliknya kepada kelima apa tadi? Rukun syahadah yang kata empat tu. Mana rukun syahadah yang kata empat? Yang pertama tadi ialah kena kepadanya mengisbatkan zat. Cari isbat dulu. Nak kata isbat kena nafi dulu. Betul? Yang kedua mengisbatkan af'al Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Mengisbatkan dulu, cari sifat Allah Ta'ala macam mana, makhluk macam mana. Itu makna nak cari. Nak cari sifat Allah, jangan cari sifat Allah tu, cari sifat manusia, makhluk ni. Baru boleh beza makhluk dengan Allah. Cari sifat Allah tak berjumpa, cari zat Allah Ta'ala tak berjumpa. Jumpa zat makhluk, jumpa sifat makhluk, jumpa af'al makhluk, baru jumpa satu zat, satu sifat, satu af'al hakikat hak sebenar. Dikatakan la ilaha illallah bermakna mawjudu bihaqqin illallah. Nampak rupa dia? Cuba macam kita buat macam ni lah. Nak pergi kedai. Buat apa kedainya? Beli sayur. Sayur apa? Nak beli sayur kailan. Kailan Kamasing tu lah. Kailan. Pergi kedai. Kailan dah ni. Kailan dah. Satu. Rasa nak cari kedai lain pula. Nak cari tu. Panggil mata lu tu. Pergi kedai yang kedua, nampak juga kailan. Comel sikit daripada yang pertama tadi. Kailan juga. Ibarat seumpama orang kata la ilaha illallah juga, martabat yang pertama, kata juga. Pergi kata la ilaha illallah, martabat yang kedua, kata juga. Bermakna buat bandingan dengan kedai yang pertama tadi, kailan la ilaha illallah makna yang pertama. Kailan kedai yang kedua tadi, makna la ilaha illallah yang kedua. Tiba-tiba rasa tak cukup lagi, rasa tak puas hati lagi, pergi yang ketiga, jumpa kailan Allah comel, jumpa dah ada, barulah dapat ada hak kita nak sebenar tu, makrifah kailan sebenar. Wallahu a'lam. Terrupa dia anak situ lah. Tak azan dulu tak? Alhamdulillah. Itulah berkaitannya. Pada malam ni kita berkaitan dengan rukun syahadah. Rukun syahadah ada 4. Iaitu yang pertama ialah kena kepadanya mengisbatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya mengisbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga mengisbatkan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah mengisbatkan kebenaran Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi lebih kurang yang kita buat kesimpulan berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah atas dasar berkait dengan rukun syahadah yang 4. Jadi alhamdulillah, malam ni rasa cukup dulu dah. Kita cukup dulu dah. Jadi kita buat kesimpulan, dapat pegang sikit banyak tu, alhamdulillah tu. Mana kata itu kesimpulan baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada saya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ilahi lastu lil firdausi ولا أقوى على نار الجحيم